Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tadabbur Al-Quran. Sedikit ilmu yang saya pelajari daripada guru Quran saya, iaitu Maulana Abdul Hadi, Mundir Pondok Darul Ulum Jetih, Terengganu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya Allah, berilah kefahaman yang mendalam kepada kami dalam hal agama. Ya Allah, berilah kami ilmu ta'wil, iaitu ilmu memahami Al-Quran. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami kepada jalan yang stabil. Ya Allah, berilah taufik kepada kami pada perkara yang kamu sukai dan yang kamu redai. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah akhir kami lebih baik dari permulaannya. Raditu billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk permulaan ini kita mulakan dengan taksir surah Al-Fatihah, iaitu yang bermakna pembukaan. Surah Al-Fatihah ini merupakan pembukaan dalam solat, pembukaan dalam Al-Quran, yang di mana dia mengandungi 7 ayat. Sebagai pengenalan, Al-Fatihah juga dikenali sebagai Ummul Quran, iaitu sebagai induk bagi Al-Quran. Keseluruhan kandungan Al-Quran terdapat dalam surah Al-Fatihah. Kalau dalam tesis, macam ekstrak lah tuan-tuan, kita tulis bahagian depan tesis. Itu juga dengan Al-Quran. Rasanya tesis tu tiru Al-Quran. Ada ekstrak je, iaitu Al-Fatihah. Itu pandangan saya lah, pandangan peribadi saya tuan-tuan. Surah Al-Fatihah surah yang wajib dibaca ketika kita solat. 17 kali kita baca dalam solat sehari semalam, surah wajib. Kalau yang rajin solat sunat lagi banyaklah dia baca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini mewakili ayat penting dalam Al-Quran tuan-tuan. Ia merupakan intipati tentang tauhid, risalah dan hari akhirat. Allah mengajar kepada kita, hambanya, kita ni hamba, cara-cara berdoa, cara-cara meminta jalan hidayah, jalan petunjuk kepada Allah. Jadi kita perlu memahami Al-Fatihah dalam solat kita, supaya kita tidak terbabas daripada jalan petunjuk. Ada satu hadis qudsi tuan-tuan dan puan-puan. Apabila disebut hadis qudsi, maknanya hadis tu Nabi sebut Allah berfirman. Kalau Nabi tidak sebut Allah berfirman, maknanya hadis tu hadis biasa. Tetapi dalam hadis ni Nabi sebut Nabi Muhammad SAW bersabda Allah berfirman. Hadis qudsi ni adalah riwayat sahih daripada Muslim dan At-Tirmizi. Jadi Rasulullah menyebut Allah berfirman, iaitu aku membahagi Al-Fatihah kepada 2 bahagian. Allah kata ni, maksudnya aku membahagi kepada 2 bahagian Al-Fatihah. Ini Allah kata dalam hadis qudsi. Apa dia 2 bahagian tu? Pertama, bahagian untukku, Allah kata. Yang kedua, bahagian untuk hambaku. Siapa hambaku? Kita ni lah tuan-tuan. Kita ni hamba kepada Allah. Jadi Allah kata 3 ayat di atas daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 3 ayat atas tu, kalau termasuk bismillahirrahmanirrahim, jadi 4 ayat lah, merupakan hak Allah, hakku, Allah kata. Dan 3 bahagian yang di bawah tu merupakan hak kita sebagai hamba. Itu Allah beritahu. Jadi apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam solat, Allah menjawab, hambaku sedang mengagung-agungkanku, hambaku sedang menyebut sifat-sifat muliaku. Apa dia sifat mulia Allah di situ? Iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah ni ya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sifat Ar-Rahman, sayang kepada semua makhluk yang diciptanya, sama ada makhluk yang nampak atau tak nampak, sama ada makhluk itu derhaka atau taat kepada dia. Allah sayang semua. Walaupun makhluk
kita manusia buat maksiat, manusia tidak sembah Allah, Allah tetap beri rezeki, menunjukkan Allah sayang kepada makhluk-makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim ni Allah sayang hanya kepada orang-orang mukmin sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Ar-Rahim Allah hanya kepada orang-orang mukmin. Misalnya ketika di akhirat, Allah hanya sayang kepada orang-orang mukmin. Kepada orang yang derhaka, Allah murka, tuan-tuan. Allah akan balas kepada segala perbuatan syirik orang-orang yang tidak taat. Allah akan balas segala perbuatan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi Ar-Rahim Allah hanya kepada orang-orang mukmin sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang maknanya Allah yang menjadikan semua makhluk di dunia ini, di dunia atau di langit. Allah menjadikan makhluk di dunia dan makhluk di langit, serta makhluk di antara kedua langit dan bumi. Jadi kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hamba-Ku sedang memujiku. Kita tahu hanya Allah yang berkuasa mencipta segala makhluk yang ada, sama ada yang nampak ataupun yang tidak nampak. Apabila kita mengucapkan dalam solat kita Ar-Rahmanir-Rahim, sekali lagi kita sedang mengagungkan Allah, kita sedang memuji-muji nama Allah, memuji-muji sifat mulia Allah. Allah jawab ketika itu, lihat, hamba-Ku sedang memuji-muji Aku, hamba-Ku sedang memuliakan sifat-sifat-Ku. Andailah kita dengar, tuan-tuan, tentu makin khusyuk solat kita, tapi kita tak dengar. Walaupun kita tak dengar, Nabi telah beritahu. Macam mana Nabi tahu? Allah beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, dan baginda telah sampaikan kepada kita. Masya Allah, Masya Allah. Apabila kita sebut ayat yang keempat, Malik Yaumiddin, Allah menguasai hari pembalasan. Jadi apabila kita sebut Allah menguasai hari pembalasan, Allah jawab, hamba-Ku sedang mengagungkan-Ku. Hamba-Ku mengakui hanya Aku yang berkuasa pada hari pembalasan. Hanya Aku yang akan memberi pengampunan. Sesungguhnya syafaat itu hanya milik-Ku, Allah kata. Masya Allah. Dan apabila kita sebut ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya hanya kepadamu kami sembah, hanya pada Kamu kami minta tolong, ya Allah. Jadi ketika itu Allah akan jawab, ini merupakan sempadan antara Aku dan hamba-Ku. Jadi ayat ini sempadan antara kita dengan Allah. Ayat ini merupakan perjanjian kita kepada Allah. Apa janji kita kepada Allah? Hanya Allah yang kita sembah, hanya kepada Allah kita minta tolong. Jadi kita tidak boleh minta tolong kepada lain selain Allah. Kita hanya minta tolong kepada Allah. Jadi Allah jawab di sini, ini adalah perjanjian hamba-Ku kepadaku. Hamba-Ku berjanji beribadah kepadaku. Hamba-Ku berjanji hanya pada Aku mereka minta tolong. Ini perjanjian kita kepada Allah, tuan-tuan. Dan pada ayat yang ke-6, apabila kita mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus. Jadi Allah jawab di sini, Aku akan penuhi permintaanmu ya hamba-Ku. Allah jawab, tuan-tuan. Jadi mengapa disebut ya Allah, tunjuklah kepada kami jalan yang lurus? Mengapa kami, tidak Aku? Kami di sini maksudnya, tuan-tuan, setiap kita ni ada tanggung jawab. Seorang suami bertanggung jawab mendidik isteri dan anak-anak. Seorang isteri bertanggung jawab mendidik anak-anak. Ketua kampung bertanggung jawab mendidik karya kampungnya, tuan-tuan. Semakin tinggi pangkat dia, semakin besar tanggungjawab yang perlu dipimpin dalam masyarakatnya. Pemimpin semakin tinggi, dia bukan sekadar memegang jawatan, tetapi dia bertanggungjawab memimpin orang-orang yang di bawahnya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila kita minta kepada Allah, Allah jawab, Aku akan penuhi apa yang kamu minta.
Kemudian ayat yang ketujuh, ketika kita mengucapkan dalam solat, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maksudnya di situ kita memohon kepada Allah supaya kita diberi nikmat seperti orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Orang yang diberi nikmat, para nabi, para salihin, para sadiqin, para wali. Kita nak seperti itu. Dan kita tidak mahu menjadi orang-orang yang sesat. Jadi kita tak mahu orang yang sesat. Kita mahu orang yang telah diberi nikmat. Dan Allah jawab. Bila kita mengucapkan ayat terakhir dalam Fatihah ini, Allah menjawab, aku akan penuhi apa yang hamba-Ku minta. Begitulah tuan-tuan. Baiknya Allah kepada kita. Allah mengajar kepada kita dalam solat. Allah mengajar cara-cara berdoa dalam Al-Fatihah. Solat atau sembahyang itu sendiri maknanya berdoa. Setelah kita habis membaca Fatihah, kita akan mengucapkan amin. Maksudnya supaya Allah makbulkan doa-doa kita. Semoga Allah perkenankan doa kita. Kalau kita solat berjemaah, imam menyebut amin, para makmum akan sebut amin, dan para malaikat juga akan sebut amin. Untuk hari ini, setakat ini dahulu tafsir Al-Fatihah. Al-Fatihah ini insya-Allah saya akan sambung esok. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.